Maka akhirnya orang kita ramai yang nampaknya beragama, pakai kopiah, tapi tak membela agama. Tak membela agama, takut nak membela agama. Kalau dia dengar amalan agama nak bagi tahu ke orang lain kritik, dah takut. Takut disakiti kerana agama. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi tetamu rumah dia. Dia layan Nabi. Nabi duduk di rumah dia masa awal sebelum Nabi menyiapkan rumah baginda di Madinah. Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia hidang makanan pada Nabi, dia jaga, takut bising. Kalau berjalan ke atas tu takut terganggu Nabi, sehingga akhirnya dia pujuk Nabi naik atas. Mula Nabi tak nak, takut ganggu dia, kerana Nabi ada tetamu selalu. Nabi tumpang rumah dia, dia sedia makan pada Nabi. Satu hari dia bawa bawang putih, makanan bawa bawang putih. Dia tengok Nabi tak makan. Dia kata, haram ya Rasulullah. Nabi kata, tidak, tak haram. Dia kata, lakinnani akrahu, aku tak suka, kata Nabi. Dia kata, akrahu ma takrahu, aku pun tak suka apa yang kau tak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi jadi tetamu rumah dia, dia jaga Nabi. Tapi apabila Nabi SAW wafat, adakah Abu Ayyub duduk di rumah dia tunggu zikir di masjid, kemudian untuk tunggu hari masuk syurga? Tak. Abu Ayyub pergi menyertai misi untuk membuka Konstantinopel, Istanbul sekarang. Ketika itu di bawah peperangan, di bawah anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, pada usia 80 tahun. Ini sahabat yang Nabi berikan berbagai pujian, mustahil logiknya masuk neraka. Usia 80 tahun dah tak larat dah, masih pergi berjihad pada jalan Allah. Angkat pedang, letak atas bahu dia, sambil membaca firman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala, keluarlah kamu berperang dalam keadaan ringan dan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan perangilah, berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu ialah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui, jika kamu memahami. Apabila Abu Ayyub mati, wasiat Abu Ayyub ialah, idza mittu fahmiluni ila ardi adu thumma dafanuni. Kalau apabila aku mati ni, bawalah jasad aku ni pergi ke tanah musuh, tanam aku di sana, bagi membuktikan aku pergi ke medan yang terakhir, maksudnya medan peperangan yang akhir. Sehingga tentera Islam buat dan tanam dalam kawasan musuh. Pasal itu wasiat. Bila Rom tanya, apa yang kamu buat? Kami tanam sahabat Nabi kami di dalam tanah kamu, sebagai wasiat dia, sebagai nak buktikan dia menyertai peperangan, dia masuk sampai ke kawasan musuh. Maka kata, kami akan korek kubur tu. Yazid
anak Muawiyah, ramai orang marah pada Yazid, tapi Yazid mempunyai rekod yang bagus juga dalam banyak perkara. Yazid kata, jika kau korek kubur dia, kau akan dapati tidak ada satu gereja dan Kristian di tanah Arab, mereka semua aku bunuh dan gereja akan ku hancurkan. Walaupun tak boleh namanya, tapi dia wujud dan mereka tak ganggu kubur Abu Ayyub. Inilah Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Para nabi yang berperang dengan mereka ialah ahli-ahli ilmuwan yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tak lemah daripada apa yang menimpa mereka pada jalan Allah, dan mereka tidak lemah semangat, tak lemah tenaga mereka, dan mereka tidak pernah menyerah. Itulah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebelum agama kita menjadi mandul dengan orang-orang yang memahami agama hanyalah zikir dan duduk di masjid tanpa berbuat apa-apa terhadap agama sekalipun ditindas oleh orang lain. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi kata aminul ummah. Apabila perwakilan Najran datang kepada Nabi SAW, la ub'asanna ma'akum rajulan aminan wa haqqul amin. Aku akan hantar bersama kamu orang yang amanah dan benar-benar amanah. Dia Nabi hantar, hadza Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Ini Abu Ubaidah, pemegang amanah umat ini. Nabi bagi tajuk tu, bagi gelaran tu, pemegang orang yang paling amanah bagi umat ini. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kata, kalau sekiranya Abu Ubaidah masih ada, aku lantik dia jadi khalifah. Ketika orang semua bercita-cita, orang tanya apa cita-cita Umar? Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'atan birijali ka'amthali Abi Ubaidah Al-Jarrah asta'miluhum. Jika aku boleh bercita-cita, aku akan bercita-cita satu tempat yang dipenuhi oleh orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aku boleh gunakan mereka untuk jihad. Abu Ubaidah ini matinya di mana? Adakah lepas Rasulullah wafat dia duduk di Madinah kemudian mengira zikir bandar Nabi di masjid Nabi yang afdal? Abu Ubaidah ke Syam. Dialah yang membuka Syam, membuka semua wilayah Palestin, Syria dan seumpamanya. Membuka wilayah-wilayah ini, dan mati kena ta'un amwas. Ketika Umar panggil dia pulang, dia tak pulang, dia kekal bersama dengan tentera. Tidak pernah satu hari Abu Ubaidah kata, aku ni kalau tak pergi terperang pun masuk syurga dah. Nabi dah jamin syurga dah. Dah ada jaminan syurga daripada Rasulullah. Inilah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga agama itu tidak lagi dipahami oleh kita. Kita memahami agama dalam versi yang lain. Agama sekadar untuk kita cari fadilat apa, nak tahu semayang hajat apa, nak tunaikan hajat kita. Saya bukan menafikan bab doa, bab kemustajaban. La, naam, betul ada. Tapi itu semua datang setelah menunaikan tanggungjawab pada agama. Maka akhirnya orang kita ramai yang nampaknya beragama, pakai kopiah, tapi tak membela agama. Tak membela agama.
takut nak membela agama. Kalau dia dengar amalan agama nak bagi tahu ke orang lain kritik, dah takut. Takut disakiti kerana agama. Takut dicerca kerana agama. Dia nak agama yang santai, agama yang tak payah kacau orang, agama yang boleh makan-makan, minum-minum, sembang-sembang, ada kenuri sikit, ada majlis berimpun, nyanyi-nyanyi sikit. Saya bukan kata masalah tak boleh kenuri dan tak boleh nyanyi, tapi itu versi agama yang ada dalam fikiran mereka.